أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita meneruskan lagi huraian tafsir daripada surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya aku berlindung daripada Rabb, yakni Tuhan yang memelihara dan menguasai sekalian manusia, Raja bagi sekalian manusia, Tuhan bagi sekalian manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan di dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Seterusnya kita masuk kepada huraian daripada surah An-Nas. Surah An-Nas yang bermaksud manusia, termasuk di dalam surah-surah Makkiyah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang membincangkan soal perkara akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta perkara-perkara yang berkait dengan keimanan. Dan surah An-Nas adalah surah yang terakhir yang disusun di dalam mushaf, iaitu surah yang ke-114 daripada keseluruhan surah-surah di dalam Al-Quran. Surah An-Nas adalah termasuk di dalam surah Mu'awwizatan, iaitu surah-surah yang kita bermohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada segala kejahatan, daripada segala keburukan. Kita bermohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan menyebut qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung daripada Tuhan sekalian manusia. Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita berlindung, memohon perlindungan daripada Allah Taala yang mana mempunyai sifat-sifat ketuhanan, iaitu yang disebut sebagai rububiyah. Rububiyah iaitu Tuhan Ar-Rabb, Tuhan yang mentadbir, mengurus sekalian alam ini. Dan pada ayat ini juga menyatakan sifat mulkiyah. Mulkiyah iaitu sifat raja. Allah Ta'ala lah raja, Malikul Mulk, raja bagi sekalian raja. Dan sifat yang ketiga, sifat ilahiyah, iaitu sifat ketuhanan yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang wajib disembah, yang wajib diabdikan diri kepadanya. Jadi tuan-tuan, dengan ketiga-tiga sifat Tuhan inilah, iaitu sifat rububiyah, sifat mulkiyah, sifat ilahiyah, kita memohon segala perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan sekalian alam. Dengan ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian makhluk
sekalian makhluk, dan di sana adanya makhluk yang mempunyai unsur-unsur kejahatan. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kita supaya memohon perlindungan daripada zat yang memiliki ketiga-tiga sifat yang tersebut. Kerana yang pertama, meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada apa? Iaitu min syarril waswasil khannas, iaitu memohon daripada perlindungan kejahatan daripada waswas dan al-khannas. Tuan-tuan, disebut di dalam satu riwayat hadis yang sahih menyatakan bahawa ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh. Tidaklah seorang pun di kalangan kamu melainkan telah diutus kepadanya pendampingnya. Biasa kita dengar qarin. Qarin ini tuan-tuan adalah pendamping yang ada pada setiap manusia. Menunjukkan pada setiap diri manusia ni adanya qarin yang sentiasa berdamping dengan manusia. Yang mana dia termasuk di dalam kejahatan bisikan syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Jadi tuan-tuan, setiap daripada keturunan anak Adam, padanya ada satu teman yang sentiasa menjadikan segala perbuatan keji itu indah. Ini kerja Qarin. Qarin cuba menghiasi perbuatan-perbuatan yang keji, nampak macam comel. Benda tu jahat, tapi Qarin ini menghiaskan ia dengan perkara yang dengan cantik dipandang, dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya. Maksudnya apa? Sentiasa menyuruh, membisikkan kepada membuat kejahatan. Maka ini yang dimaksudkan dengan al-khannas, iaitu syaitan yang sentiasa membisik-bisikkan. Yang pertama, membisikkan keraguan. Membisikkan keraguan terutamanya apabila seseorang itu melakukan amal soleh, apabila seseorang itu melakukan ibadat. Bila seseorang itu melakukan ibadat, maka al-khannas ni pun datang. Dia berkata, ibadat awak tak sempurna lagi tu. Contoh macam orang ambil wuduk, orang ambil semayang. Syarak kata ambil semayang ni 3 kali sahaja sunat. Tapi al-khannas ni kata tak sempurna lagi tu. Kena basuh lagi tu. Maka ini menyebabkan seseorang itu timbul ragu-ragu di dalam amal. Jadi menyebabkan ramai orang waswah di dalam ibadat. Ambil air semayang siapa basah berjeruk baju. Ambil air semayang lebih daripada 3 kali. Tuan-tuan, melebihi 3 kali dia termasuk dalam perkara israf. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi melihat seorang sahabat, iaitu Sa'ad, sedang berwuduk di air sungai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haza saraf ya Sa'ad?" Pembaziran apa ini wahai Sa'ad? Ketika mana Nabi SAW melihat Sa'ad ni ambil air semayang, tuan-tuan, menggunakan air sungai. Air sungai ni kita fahamlah air yang banyak, yang mengalir, yang tak habis. Nabi tanya, "Ma haza saraf ya Sa'ad?" Apa pembaziran apa ini wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad kata, "Adakah pembaziran juga dalam wuduk?" Nabi kata, "Ya, na'am. Pembaziran walaupun di atas kamu mengambil di dalam sungai yang mengalir." Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ambil air semayang dalam air sungai yang mengalir pun tuan-tuan tak boleh membazir. Apatah lagi kalau kita ambil air semayang menggunakan air wakaf. Tuan-tuan, di masjid semuanya air wakaf. Kalau di negeri Terengganu, semua masjid-masjid, surau-surau yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, semuanya dibayar
kerajaan yang membiayai. Nah, maknanya masjid-masjid, surau-surau tak bayar air ni. Menunjukkan air ini adalah air orang awam. Tak boleh kita bazir. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita berwuduk berlebih-lebihan menggunakan air wakaf, hukumnya adalah haram, tak boleh. Dan tuan-tuan, ini kita melihat peranan syaitan yang membisikkan keraguan di dalam melakukan ibadat. Nah, jadi syaitan mau mari, tak sah lagi tu ambil air semayang. Nah, tak rata lagi tu tangan, tak rata lagi tu kaki, tak rata lagi tu kepala, sehingga habis basah jeruk. Habis basah jeruk baju tu. Ini syaitan al-khannas yang pertama yang membisikkan keraguan. Keraguan di dalam ibadat. Bukan sahaja di dalam berwuduk, di dalam semayang. Bila semayang mari keraguan, nak syaitan mari meragukan. 3 kepak, tu mari waswas. Nah, itu yang pertama, iaitu membisikkan keraguan terhadap ibadat yang dilakukan. Yang kedua, maksud bisikan al-waswasil khannas. Bisikan yang kedua adalah bisikan kepada melakukan perkara keji dan mungkar. Tadi bisikan yang pertama tadi, bisikan yang menimbulkan keraguan. Yang kedua, bisikan suruh buat kepada kejahatan. Maka inilah yang disebut sebagai asyari, kejahatan. Kejahatan daripada bisikan-bisikan syaitan yang terdiri dari, termasuk juga yang terdiri daripada qarin tadi. Maka tuan-tuan, bila Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa qad wukkila bihi qarinuh. Tidaklah seorang pun di antara kamu melainkan telah diutuskan kepadanya pendamping, qarin. Sebab tu tuan-tuan, pada diri kita ni ada pendamping yang disebut qarin. Bila Nabi sebut macam ni, pada sahabat bertanya, termasuk juga kepada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah ada qarin juga ke? Kemudian Rasulullah ada pendamping juga ke? Kemudian Nabi SAW, ya, pada Rasulullah pun ada pendamping. Hanya saja Allah Ta'ala membantu aku dalam menyingkapinya sehingga ia masuk Islam. Kerana ia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik saja. Nabi kata, ya, pada aku pun ada juga qarin, tetapi Allah Ta'ala telah bantu Nabi. Nampak? Allah Ta'ala telah tolong Nabi daripada bisikan-bisikan qarin yang jahat. Sebab Nabi SAW adalah makhluk yang terpelihara, maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat. Dan disebut tuan-tuan di dalam kitab As-Sahihaini daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa Anas cerita satu kisah ketika mana dia berkunjung, kunjungan yang dilakukan oleh Safiyah binti Huyai binti Akhtar, salah seorang daripada ummahatul mukminin, isteri Nabi SAW. Safiyah ni tuan-tuan di antara isteri Nabi yang cantik. Nah, kerana Safiyah ni adalah hamba tawanan perang daripada bangsa Yahudi. Ketika mana tentera Islam berjaya menewaskan tentera Yahudi, kemudian Safiyah ni menjadi hamba tawanan. Kemudian para sahabat berbincang bagaimana nak buat dengan Safiyah ni. Nah, kemudian sahabat pun bermusyawarah, kemudian memutuskan bahawa Safiyah ini dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkahwin dengan Safiyah. Rasulullah berkahwin dengan Safiyah binti Huyai binti Akhtar. Safiyah ni anak pemimpin, pemimpin orang Yahudi. Jadi Rasulullah berkahwin dengan tujuan untuk mengembangkan lagi dakwah. Nah, untuk melebarkan lagi sayap dakwah. Itu berkenaan dengan Safiyah binti Huyai binti Akhtar. Dan tuan-tuan, satu ketika ketika mana Safiyah beriktikaf. Nah, duduk beriktikaf bersama Nabi SAW.
Kemudian beliau pun berkeluar pada malam hari untuk menghantarnya pulang. Jadi mana Safiyah duduk iktikaf di masjid, kemudian pada waktu malam Safiyah nak balik. Kemudian beliau bersama dengan 2 orang laki-laki daripada kaum Ansar. 2 orang lelaki daripada kaum Ansar yang mana jalan bersama dengan Safiyah tadi. Kemudian ketika melihat Nabi SAW, kedua-dua lelaki tadi mempercepatkan jalan dia. Mana nampak Nabi jalan laju. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, berjalanlah seperti biasa, kerana sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai. Maknanya tuan-tuan, 2 orang lelaki Ansar tadi bila nampak seorang Safiyah, nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan, tapi lelaki Ansar tadi tak tahu bahawa perempuan itu Safiyah, isteri Nabi SAW. Maka tuan-tuan, lelaki Ansar tadi jalan laju, jalan cepat. Kemudian Rasulullah bersabda, berjalanlah macam biasa, sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai binti Akhtar. Rasulullah kata jalan macam biasa dah lah, ini Safiyah ni. Kemudian kedua-duanya berkata, iaitu orang lelaki Ansar tadi berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majra dami, wa inni khasyitu an yaqzifa fi qulubukuma syai'a. Maksudnya apa? Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Nampak tuan-tuan, syaitan ni dia duduk dalam tubuh kita, mengalir mengikut aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Beliau mengatakan kejahatan. Maksudnya apa tuan-tuan? Tadi lelaki Ansar ni jalan laju sebab apa? Sebab takut bimbang mari dalam hati ni bisikan-bisikan yang menyatakan keburukan. Nampak? Tengok bila Rasulullah jalan dengan orang puan tengah-tengah malam ni. Nampak? Jadi mari bisikan-bisikan yang menyatakan keburukan ada. Mari syak wasangka, mari fitnah. Mari pelbagai tuduhan-tuduhan, tohmahan dan seumpamanya. Ia adalah terhasil kesan daripada bisikan syaitan. Sebab itu tuan-tuan, syaitan sentiasa ada pada diri kita. Ini yang disebut qarin tadi ni, yang sentiasa berdamping dengan kita. Yang sentiasa membisikkan kejahatan. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak pelik apabila kita membaca akhbar-akhbar ataupun berita-berita berkenaan dengan sesuatu jenayah. Contohnya, kita baca dalam akhbar jenayah pembunuhan. Tuan-tuan kalau ingat, dalam tahun ini juga, beberapa bulan yang lalu, seorang inspektor polis dia menembak isterinya sendiri di dalam rumah. Di dalam rumah dia tembak sendiri isteri. Selepas daripada itu tuan-tuan, dia pun menyesal. Lepas daripada perbuatan ditembak tu, dia menyesal. Dan kemudian bila dia mahkamah, kena pergi ke mahkamah, dihukum 302, bunuh dengan niat apa semua. Tapi selepas daripada itu dia menyesal dan dia mengaku dia buat. Dan dia kata apa tuan-tuan? Dia kata ada suara yang membisikkan. Dia dengar ada suara suruh tembak isteri dia. Nampak? Begitu juga dalam kes-kes yang lain. Bila mana pengakuan nak buat, maka dia kata ada suara. Ada suara suruh tikam, ada suara suruh bunuh, ada suara suruh katak, ada suara suruh buat macam-macam perkara kejahatan. Dan tuan-tuan, perkara itu tidak mustahil, kerana dia adalah daripada bisikan-bisikan al-khannas. Sebab itu di sini tuan-tuan, datangnya surah An-Nas memberi pengajaran kepada kita supaya kita sentiasa ta'awuz,
iaitu kita kena sentiasa berlindung daripada bisikan-bisikan syaitan ini. Maka sebab itu tuan-tuan, disebut bahawa kita hendaklah sentiasa pada diri kita ni ada zikir-zikir, pedinding-pedinding, supaya bisikan-bisikan tadi tidak akan nyata zahir, dan kita pun termakan dengan bisikan itu. Nah, kadang-kadang lebih-lebih lagi bila seseorang itu duduk bersendirian. Nah, bila duduk bersendirian, maka marilah suara-suara bisikan halus. Bisikan-bisikan halus. Kadang-kadang tuan-tuan, yang mana kita duduk seorang, tak ada orang pun. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang mari bisikan, sama ada bisikan itu kita sedar secara nyata ataupun bisikan dalam hati. Nah, bisikan apa? Mari dalam hati. Allah jiran kita. Dia kata macam-macam pada jiran. Allah jiran kita. Nak sekarang musim buah. Nak buah duku setiap habuk dak wik kita. Nampak? Mari dalam hati tu. Mari dalam hati. Nah, kemudian setan pun tambah lagi. Memang dah. Jiran rumah belah tu memang dia tu kedekut, uduh berangan, jahat. Mari. Sebagai tambahan-tambahan daripada lintasan hati yang berlaku kepada kita. Sebab itu disebut pada ayat yang kelima, allazi waswisu fi sudurin nas, iaitu syaitan al-khannas ni yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada dan hati-hati manusia. Maknanya tuan-tuan ni diulang-ulang menyatakan kejahatan, nak bisik supaya melakukan kejahatan. Sebab itu tuan-tuan disebut di sini bahawa kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana disebut dalam satu riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa hati seseorang itu, jika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maksud berzikir ni mengingati Allah Ta'ala, maka nescaya syaitan akan merasa bertambah kecil dan kalah. Tuan-tuan, maknanya kalau hati kita ni hati sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, syaitan tadi akan kecil, akan lemah, akan dakwah. Tapi jika tidak berzikir kepada Allah, nescaya syaitan akan merasa bertambah besar. Kau lama kau besar, kau lama kau gagah, dan akhirnya menakluki jiwa dan hati kita. Sebab itu tuan-tuan, pada diri kita kena ada zikir. Zikir sebagaimana disebut di dalam suratul Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Maksud Allah Ta'ala kata ni kena zikir banyak tuan-tuan, bukan zikir-zikir. Sebab sifat bagi orang yang beriman, dia berzikir-zikir banyak. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik dia tak boleh zikir banyak tuan-tuan. Dia tak boleh zikir banyak. Dan dia tidak boleh kekal dalam ketaatan selama-lamanya. Maka orang beriman kena zikir-zikir banyak. Dan tuan-tuan, sekurang-kurang zikir, paling kurang dalam kehidupan kita ni, zikir lepas solat kena ada. Zikir selepas solat ni kena ada. Supaya apa tuan-tuan, moga kita ni orang awam. Janganlah lepas sembahyang bila tok imam beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita pun terus akak punggung lagi. Jangan. Duduklah sekejap. Lepas sembahyang sebagai waktu kita untuk bermeditasi dengan Tuhan. Maksudnya apa? Waktu untuk kita bersendirian dengan Allah Ta'ala. Duduk sekejap. Dengan berzikir-zikir serta mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut tadi tuan-tuan, allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka tuan-tuan, adakah bisikan itu kepada manusia sahaja, ataupun mencakupi semua manusia termasuk juga jin? Kerana disebut ayat selepas daripada ini,
minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Maksudnya di sini tuan-tuan bahawa bisikan-bisikan kejahatan ini bukan sahaja dihembuskan ke dalam dada-dada manusia sahaja, termasuk juga kepada jin. Kepada jin. Sebab itu tuan-tuan, di sana ada jin yang berkhidmat ataupun jin yang melakukan kejahatan, yang melakukan kerosakan kepada manusia. Maka sebab itu surah ini menyatakan kepada kita supaya berlindung daripada kejahatan jin dan manusia. Dan mengikut satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin wal insi wal jinni yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli rurura. Surah Al-An'am ayat yang ke-112. Maksudnya dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nampak? Maka nabi-nabi ni ada musuh. Musuh-musuh nabi adalah daripada syaitan dari jenis manusia dan syaitan daripada jenis jin. Maksudnya apa tuan-tuan? Syaitan ni ada juga daripada kalangan manusia. Maknanya apa? Manusia yang asi, yang mendurhakai Allah Ta'ala, yang tunduk patuh kepada iblis dan syaitan. Kerana di sana adanya manusia-manusia yang mengabdikan diri kepada iblis dan syaitan. Contoh-contohnya tukang sihir. Tukang sihir, mereka ni termasuk di kalangan musuh-musuh Nabi SAW. Kerana orang yang terlibat dengan sihir, dia termasuk di dalam dosa besar. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, ijtanibu sab'ati mawbiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Ayat ini 7 dosa besar lah. Salah satu di antaranya adalah sihir, amalan-amalan sihir. Sihir yang mana yang datang daripada jin-jin, syaitan-syaitan iblis melalui perantara manusia-manusia yang jahat. Maka tuan-tuan disebut di sini bahawa kami menjadikan setiap nabi itu adanya musuh daripada syaitan, daripada jin dan manusia, yang mana sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ini kita sebut, kalau tengok contohnya sihir tuan-tuan, sihir ni ada beberapa keadaan diperlihatkan dengan keindahan, kecantikan. Contohnya tuan-tuan, kita ambil contoh mudah, peristiwa yang berlaku di negeri Terengganu kita. Contoh peristiwa ajaran sesat Ayah Ping. Tuan-tuan, Ayah Ping ni lama dulu, daripada tahun 90-an sampai ke tahun 2000 lebih ajaran ini berkembang. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok pada rupa paras Ayah Ping tu, kalau tuan-tuan tengok, walaupun Ayah Ping telah meninggal dunia, kita berharap moga-moga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi tuan-tuan, kalau kita orang awam ni melihat zahir pada Ayah Ping ni macam orang kampung biasa saja. Tetapi pada pengikut-pengikutnya, mereka menghiaskan Ayah Ping ni dengan sebaik-baik rupa. Kalau tuan-tuan pernah melihat satu dokumentari National Geographic, tajuk dia Kingdom of Sky. Tuan-tuan boleh tengok. Mana tuan-tuan, kalau satu jurnal yang boleh masuk National Geographic ni, tu maknanya bukan senang nak masuk National Geographic. Tapi tuan-tuan, pengkesahan Ayah Ping ni boleh masuk National Geographic. Menceritakan tentang Kingdom of Sky, kerajaan langit. Jadi apabila ditemu ramah pengikut-pengikut Ayah Ping, mereka menyatakan bahawa Ayah Ping ni sangat hebat. Ayah Ping ni sangat cantik.
sangat indah, sangat agung. Dia kata hebatnya Ayah Peng, kalau nak tengok Ayah Peng, nak kami kena dongok ke atas kepala. Sebab apa? Sebab Ayah Peng ni terlalu tinggi, terlalu besar. Dia kata saya dengan Ayah Peng nak hanya tinggi buku lali Ayah Peng, tuan-tuan. Ha, nampak? Maksudnya apa? Ayah Peng tu besar. Nah, ini apa yang dilihat oleh pengikut-pengikut Ayah Peng. Sebab apa dia tengok macam tu? Sebab syaitan telah menghiasi Ayah Peng tu dengan sebaik rupa. Nah, kita hok tengok ni nampak macam biasa je, tak ada apa-apa, tapi syaitan menghiaskan dengan sebaik rupa. Sebab itu termasuk di kalangan di sini, nah, bahawa ini adalah keindahan yang menipu belaka. Nah, maka sebab tu kita kena minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada segala tipu daya dan godaan-godaan daripada syaitan. Sebab tu tuan-tuan, ayat ini surah An-Nas termasuk di dalam surah-surah dan ayat-ayat syifa. Ayat-ayat yang mana termasuk di kalangan surah wajib ingat. Surah yang wajib hafal. Surah yang wajib kita beramal. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita di akhir zaman. Tuan-tuan, di akhir zaman ini, kalau tuan-tuan sidang pendengar sedar bahawa hari ini kita melihat banyak penyakit-penyakit pelik. Penyakit-penyakit pelik yang berlaku dalam masyarakat. Nah, bila sakit, pergi ke hospital, doktor kata tak ada apa ni, sihat molek. Darah comel, nah, HB comel, semua comel. Tapi sakit. Yang sakit yang tidak tahu punca dia. Ini semakin hari semakin banyak tuan-tuan. Kesan daripada apa? Kesan daripada kejahatan-kejahatan yang dilemparkan ke dalam sudurin nas tadi, ke dalam dada-dada manusia. Bisikan kejahatan tu termasuklah perasaan dengki, iri hati, hasad. Tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia, dia pun deki lalu. Bila deki tuan-tuan, dihantar sihir. Nah, dihantar semua perkara yang cuba untuk merosakkan manusia. Nah, hari ini banyak tuan-tuan. Sebab itu kita tuan-tuan tak pelik. Dengan sihir ini, tuan-tuan, menyebabkan seorang itu nak buat apa? Nak buat dia tak boleh bangun. Nak buat dia lepek atas tikar. Nak buat dia sakit. Nak buat dia tak boleh. Boleh belaka. Nah, ini yang berlaku pada akhir zaman. Dan tuan-tuan, bila sebut surah Al-Mu'awwizat ni, dia termasuk surah An-Nahl dan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq pun termasuk dalam surah-surah perlindungan. Surah Al-Falaq lagi menceritakan bagaimana kalau surah An-Nas, kita minta berlindung daripada bisikan, godaan syaitan, dan juga daripada berlindung daripada kejahatan-kejahatan manusia. Namun surah Al-Falaq menceritakan lagi minta berlindung daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan pada waktu malam. Nah, kejahatan pada waktu malam, khususnya perkara-perkara sihir, dan disebut dalam surah Al-Falaq yang insya-Allah kita akan baca kemudian, bahawa mengikut dalam sirah Nabi SAW, bahawa Nabi SAW pernah disihir. Nabi sendiri pernah disihir. Mengikut dalam tafsir Ibnu Katsir ini, bahawa di antara yang menyihir Nabi SAW adalah Labib bin A'syam, iaitu seorang daripada Bani Zuraik, sekutu Yahudi. Dia ni orang munafik, dan dialah yang menyihir Nabi SAW. Sehingga Nabi berasa sakit. Dan ada riwayat yang menyatakan bahawa sakit Nabi SAW, kesan daripada sihir tadi, menyebabkan kewafatan Rasulullah SAW. Tapi nak menceritakan di sini bahawa Nabi SAW pernah disihir, dan kita akan ceritakan bagaimana cara-cara Labib bin A'syam ni
menyihir Nabi SAW, yang mana dia meletakkan bekas sisir rambut, sikat rambut, yang mana ada rambut Nabi SAW, dan dia letakkan di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Sazarwan. Hari ni kita akan cerita pada pengajian yang akan datang bagaimana Rasulullah SAW disihir. Disihir. Maka tuan-tuan saya gialah untuk kita berlindung daripada kejahatan manusia, kejahatan jin dan kejahatan makhluk-makhluk lain yang merosakkan, dengan sentiasa kita mengamalkan dua surah muawwizatan, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita daripada segala kejahatan, bisikan dan godaan syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.